Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan yang seterusnya BGS 204, tak salah saya. Okey, kumpulan yang seterusnya untuk membuat sesi pembentangan. Baik, hari ini kita akan bersama dengan anda untuk pembentangan pra-projek tentang projek BRS tahap bongsu anda. Bersama dengan saya sekarang ni adalah Cikgu Julia dan juga Cikgu Nohaiza sebagai guru penilai untuk presentation anda sekarang. Okey. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan wakil daripada kumpulan BGS 204 untuk mempersembahkan pembentangan anda. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan BGS 204 akan memainkan juruterbang komersial. Tajuknya adalah juruterbang komersial. Terima kasih. Tema untuk BGS 204 adalah eksplorasi kerjaya yang baru kami belajar. Ahli kumpulan dan ID PRS nama kumpulan dan ID kumpulan yang pertama. Nama kumpulan kami The Fantastic Eight dan ID kumpulan kami adalah BGS 204. Dan nama-nama ahli kumpulan kami adalah saya, Muhammad Aiman bin Rosli, Nadia Khairiah binti Syafi, Nur Zahira binti Zahurin, Muhammad Luqman Lee bin Nuri Kwan Lee, Nur Shazim binti Muhammad Sanusi, Siti Hajar binti Muhammad Ismail, Nur Munsyirah binti Muhammad, dan yang terakhir adalah Fiza Nabila Sari binti Muhammad Husairi. Objektif projek untuk juruterbang komersial adalah projek ini mampu memberi pendedahan kepada murid SMK Sri Sarjana, SMK Cangkat Lada dan SMK Dato' Syed Ahmad tentang kejaya juruterbang komersial. Yang kedua, projek ini memberikan serba sedikit tentang gambaran juruterbang komersial dan pengetahuan lebih mendalam tentang kerjaya ini. Yang ketiga, projek Ibu ini akan menjadi tumpuan umum untuk membaca dan membina. Belakang sikit sebab tadi tu slide lain. Slide terlepas. Sebelum lagi. Okey. Yang ketiga, dapat memberitahu umum tentang risiko, cabaran dan keperluan untuk menjadi seorang juruterbang komersial. Tajuk ketiga pula adalah sasaran projek. Sasaran projek ini tertumpu kepada semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang meminati bidang itu. Tak kisahlah dari sekolah menengah atau sekolah rendah. Yang kedua, Ibu ini akan memberi manfaat umum dan murid yang membaca dan dapat menarik lebih ramai anak muda yang ingin menjadi juruterbang komersial. Yang ketiga pula, ibu ini akan menjadi tumpuan umum untuk dibaca dan berminat untuk menjadi seorang juruterbang komersial. Yang keempat adalah AJK Project. Nama ahli jawatan dan nama guru pembimbing kami adalah ketua ialah saya, Muhammad Aiman bin Rosli, penolong ketua Nadia Khairiah binti Syafi, Setiausaha Nur Zahira binti Zahurin, bendahari pula Muhammad Luqman Lee bin Nuri Kwan Lee, AJK adalah Nur Shazwin binti Muhammad Sanusi, ahli biasa adalah Siti Hajar binti Muhammad Ismail, Nur Munashirah binti Muhammad, Fiza Nabila Sari binti Muhammad Husairi. Nama guru pembimbing kami adalah untuk SMK Sri Sarjana ialah Puan Nur Razilawati binti Abdullah. SMK Cangkat Lada pula Puan Nur Laila binti Ilyas. Dan yang terakhir SMK Dato' Syed Ahmad iaitu Puan Ifah Khairul Nisa binti Haji Osman. Skop tugas kami
Itu saya yang pertama, memberi idea kepada rakan kumpulan, membuat peluang pekerjaan juruterbang komersial di Malaysia. Nadia Korea pula membuat pengenalan kerjaya pilihan dan membuat tentang cabaran dan risiko yang perlu dihadapi. Nur Zahira pula membuat e-book, membuat rujukan selepas siap e-book. Luman Lee pula membuat trade minat kerjaya yang sesuai untuk juruterbang komersial. Nur Shazwin membuat biodata kumpulan membuat rumusan. Siti Hajar pula membuat tarik inventory personality yang sesuai untuk menjadi juruterbang komersial. Fiza Nabila Sari mencari maklumat tentang kelulusan akademik untuk menjadi juruterbang komersial. Dan yang terakhir, Nur Munsyirah membuat skop tugas juruterbang komersial. Seterusnya, penerangan ringkas. Juruterbang komersial adalah seseorang yang perlu mempunyai sijil perintis komersial bersama-sama dengan sijil pengangkutan udara ATP dan mesti bekerja untuk pengangkutan udara yang kerap dijadualkan atau beberapa pengendali yang disahkan untuk mengenakan bayaran. Kerjaya ini menuntut seseorang itu berdepan dengan cabaran dan tidak getah memandu pesawat di awan biru. Memandu kapal terbang bukan seperti memandu kereta atau kenderaan lain kerana cara pengendaliannya amat berbeza. Tujuan kami memilih tajuk ini kerana masih banyak pendedahan dapat diberikan tentang juruterbang komersial dan dapat dikongsi di dalam e-book dan untuk manfaat bersama. Kami yakin dapat membuat tajuk ini kerana terdapat banyak maklumat tentang juruterbang komersial di dalam internet dan buku. Kami mendapat info tentang kerjaya ini daripada internet dan buku. Setiap ahli kumpulan ini akan terlibat untuk membuat e-book ini dan mendapat bimbingan daripada guru pembimbing. Impak projek kami ialah individu dapat memilih pekerjaan juruterbang sebagai pilihan utama pekerjaan jika mempunyai minat dan menepati kriteria yang dikehendak. Masyarakat pula dapat memberi manfaat kepada masyarakat di mana e-book dapat diakses melalui talian di segenap desa dan bandar. Sekolah pula dapat melahirkan murid yang berminat untuk menjadi seorang juruterbang komersial. Rakan pula dapat berkongsi maklumat tentang juruterbang komersial bersama rakan ilmu melalui talian atau online. Negara pula dapat memberikan pengetahuan dan maklumat kepada umum yang ingin menjadi juruterbang komersial. Seterusnya, harapan projek kami adalah lebih ramai murid dapat menjadikan kerjaya juruterbang komersial sebagai kerjaya impian. Bukan ramai yang minat nak menjadi juruterbang komersial je. Kumpulan ini akan terus berusaha menjadi lebih baik dan membantu rakan-rakan yang lain sekiranya mereka inginkan bantuan. Boleh diguna pakai dan boleh menambah ilmu pengetahuan kepada orang ramai tentang kerjaya ini. Semoga pengguna dapat memahami serba sedikit tentang tajuk ini dan melihat sedikit gambaran tentang kerjaya sebagai juruterbang komersial. Seterusnya adalah contoh-contoh juruterbang komersial lah. Dikendalikan dalamnya mempunyai switch yang banyak untuk kendalikannya. Dan berpakaian seperti juruterbang lah. Seterusnya, sekian tadi. Okey, terima kasih Aiman. Sama-sama. Sebelum saya serahkan kepada Cikgu Nurhaiza, saya nak tanya Aiman satu perkara lah. Ini bukan kritik ya, saya just nak tahu je lah. Sebenarnya Aiman bersedia ke tidak untuk presentation ni? 50-50 ego. Kenapa? Kenapa? Sebab kita kena tahu sebab
benda ni untuk kebaikan semualah. Tak tahu kenapa, adakah sebab bahan tak cukup ke, last minute presentation ke macam mana? Bahan tak cukup satu, last minute pun satu. Okey, faham. Baik. Okey, tak apa, nanti kita akan ulas benda tu lah. Okey, silakan Cikgu Nur Haiza, silakan. Buka mic Cikgu Nur Haiza. Oh, tak perasan. Okey, maaf ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Tahniah kerana anda telah memilih juruterbang ya. Kerja juruterbang ada spesifik lah tu ya untuk kerja juruterbang. Okey, kedua cikgu nak ucapkan apa ni? Aiman ya, Aiman cikgu nak nampaklah yang awak tidak bersedia ya. Kalau kita bersedia, kita confident ya nak membentang. Jadi bila kita banyak ketawa tu sebenarnya kita menutup kita punya kelemahan. Betul tak Aiman ya? Segan Aiman kan? Okey, tak apa Aiman. Yang penting Aiman dapat juga teruskan sampai habis slide tu. Okey. Kedua, ada perkara-perkara di dalam slide tu ya, seperti kena jaga juga ya tata bahasa di dalam penyediaan slide ya, supaya nampak yang slide itu dibuat dalam secara yang bentuk ilmiah lah kan. Contohnya macam ayat membuat peluang, membuat ibu, membuat kita tak boleh guna kata membuat tu. Anda kena tulis mencari maklumat mengenai peluang, mencari maklumat tentang ya macam tu. Kalau awak share balik semula skrin awak tadi, banyak perkataan cikgu nampak buat membuat. Kita bukan buat kek kalau nak cari maklumat kita kata mencari macam tu So tata bahasa kena jaga. Lepas tu slide tentang perancangan. Okey. Perancangan dekat situ cikgu nampak bagi cikgu lah agak tersasar sikit ya. Perancangan mestilah macam pertama, kaedah pertama bermesyuarat, kedua mencari maklumat, ketiga macam merancang, membuat e-book, keempat meneroka. Dia ada perkara-perkara perancangan tu maksudnya apa yang awak akan buat dengan kumpulan awak untuk mendapatkan e-book yang terhasil macam tu. Dia bukannya perancangan ni tentang perasaan emosi, kita tak masukkan dekat perancangan kita masukkan dekat harapan dan impak tu. Tapi dari segi impak awak punya cikgu suka maknanya kita dah ada pengkhususan lah kat situ. Harapan yang anda tulis mengenai harapan pun bagi cikgu okey. Alright. Cikgu rasa itu sajalah dari cikgu. Okey. Cikgu Julia ada ke? Oh, Cikgu Julia left. Tak apa. Baik. Di pihak saya nak bertanya beberapa perkara lah. Okey. Cikgu Haiza ada sentuh beberapa juga. Okey, pertama saya nak sentuh dari segi slide dululah sebelum yang lain-lain saya sentuh. Apa ni, memang saya akui dia punya detail yang dikendaki memang kalau ikut saya punya pandangan dah okey dah, banyak dah yang menepati seperti yang kita nak. Cuma dari segi susun atur, maknanya walaupun dah ada table, tapi table tu dia look sinar dengan yang background. Jadi kita tak nampak kadang-kadang apa ayat yang tertulis dalam background tu. So kena jaga benda-benda macam tu. Sebab benda tu bila orang tak nampak, orang akan hilang fokus. Okay? Sebagai contoh, bila dalam table tu, dalam table yang kamu tunjukkan tu, biar seboleh-bolehnya, walaupun keliling dia ada grafik, ada tu, kamu kena pastikan ayat atau perkataan yang ada dalam table tu nampak jelas supaya orang boleh baca dengan baik. Okay, itu yang pertama. Kedua, objektif juga kena perbaiki sedikit. Okay, sebab saya rasa objektif yang diberikan macam mana terlalu, bukan nak kata umum juga kan, saya rasa macam umum juga sebenarnya. Tapi kena lebih mengkhususkan lagi. Sebagai contoh, tujuan objektif e-book ni dilakukan adalah untuk capai apa contoh. Okay. Objektif tu biar yang boleh dicapai. Contohnya dengan penghasilan e-book ini lebih ramai pelajar akan tahu tentang skop kerja macam tu lah. So dia lebih detail lagi macam tu. Okay. Skop tugas peserta peserta di kalangan kamu, saya puji sebab detail, tak ada masalah, siap dah tahu apa yang nak buat dari segi trait personality, trait minat kerja, itu bagus. Itu saya puji sebab nampak dia punya
bahagian tugas. Itu kita suka, tak ada masalah. Okay, cuma sebab bila Aiman kata Aiman dapatkan sumber daripada internet dan buku, ada tak cadangan daripada pihak Aiman dan kumpulan Aiman nak dapatkan personalia? Maksudnya ada seorang tokoh yang berkaitan dengan dengan juruterbang komersial ni ke dijadikan sebagai contoh, ataupun nak akan temu bual dia ke, macam tu. Sekiranya ada, boleh dapatkan. Kalau tak ada masalah. Kalau ada personalia tersebut, sangat memberikan nilai tambah yang sangat baik kepada kumpulan Aiman lah. Okay. Dan seterusnya ejaan. Yes, ejaan memang kena banyak buat sepakan. Okay. Ejaan tadi melalui lah semua tu, so benda-benda macam tu kena jaga elok, sebab nanti kalau tak jaga nanti dia bermasalah nanti. So jadi benda tu orang kata apa, orang baca pun pelik-pelik, terbelit lidah macam tu. Okay, so kena jaga betul-betul. Okay, lepas tu penggunaan short form tu contohnya daripada dapat rakan betul, ada tanda nombor 2 2 Roman tu. Saya faham, okay, kebanyakan remaja ataupun budak sekolah sekarang memang guna short form macam tu, itu tak ada masalah. Tapi dalam penulisan macam ni, pembentangan macam ni, buat yang penuh, rakan macam tu. So walaupun nampak macam leceh, tapi kena faham e-book ni nanti ataupun presentation ni nanti kita akan tayang, kita akan bagi kepada semua orang. Okay, dia anggaplah bahawa e-book ni macam sinopsis kamu, buku kamu. So kalau orang akan baca ni dulu, oh rasanya okey, baru orang akan baca konten. Itu sebab tu pentingnya presentation ni sebenarnya. Okay, lepas tu saya nak tanya, ini berkaitan dengan slide lah. Saya nak tanya Aiman, kenapa cakap tadi last minute, Aiman? Maksudnya last minute bentang, last minute tu bukan dah lama ke masa yang diberikan kepada setiap kumpulan untuk berbincang? Kamu rujuk tak dengan guru penasihat kamu sebenarnya? Ada rujuk ke? Ada rujuk. Jadi kenapa jadi berlakunya isu macam ni? Sebab kalau wujud macam ni, nanti guru kamu pun akan terkesan sebab kata macam saya tak bimbing kamu pula. Cuba beri penjelasan sikit. Ni bukan nak cari kesalahan tapi nak tahu kenapa. Sebab kita nak tolong kamu. Pada kamu kata last minute tak bersedia apa semua tu, adakah kerana sepatutnya orang lain yang bentang, last minute kamu yang bentang ke macam mana? Tak ada, memang saya cikgu yang kena bentang. Okey, jadi saya, kawan-kawan saya pun busy juga, banyak kerja sekolah sampai tak teringat nak buat yang okey, memang awak seorang je ke yang buat slide ni? tak adalah, ada Cikgu. orang. Ya. Ada orang terus sekali. Yang buat PowerPoint tu yang setiausaha yang tak dapat datang tu. Kita orang dapat last minute PowerPoint dia. Baik. Okay. Yang setiausaha tu daripada sekolah mana? Cakap ada Oh, okey. Sekolah lain lah. Baik, tak apa. Kita bukan mencari kesalahan, kita nak cari jalan penyelesaian. Tak apa. Untuk ni nasihat saya untuk masa hadapan. Tak kisahlah, yelah, sebab kita faham masing-masing ada tugasan dan sebagainya. Pastikan dapat berhubung sentiasa dengan setiap ahli kumpulan dan dapatkan pandangan daripada guru penasihat masing-masing. Okay? Kita pun tak nak ada berlaku isu macam ni. Kalau ikut saya, kalau Aiman memang betul-betul bersedia, saya rasa memang lancar tadi. Sebab Aiman pun ada part yang Aiman nak elaborate lebih mendalam lagi. Saya suka sebenarnya ada benda part-part yang memang nak cerita lagi panjang, tapi sebab mungkin takut tersalah cakap atau benda macam tu, so dia jadi macam tu lah. Okay. SU daripada ni Syekh Ahmad. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Kami guru penilai bukan nak cari kesalahan siapa-siapa, tapi kita nak tengok ada tak benda yang kami boleh bantu. Okay. So untuk kali ini, untuk slide kumpulan kita tak ada masalah. Cuma saya perlukan Aiman dan geng kumpulan-kumpulan Aiman ni untuk duduk kembali, berbincang betul-betul bersama dengan ahli kumpulan dan juga guru penasihat. Cari satu cara macam mana
kumpulkan balik maklumat yang baik, yang betul dan seliakan balik slide tu dengan lebih baik lagi. Maksudnya buat slide tu dengan lebih cantik, dengan lebih teratur lagi. Okay, supaya bersesuaian lah dengan ni. Saya bukan kata apa sebab kalau Aiman dan yang lain-lain tengok presentation yang dibuat oleh adik-adik tingkatan darjah 6 sebelum-sebelum ni, mereka punya lebih proper lagi. Memang lagi cantik tapi kalau boleh cuba contohi mereka pula. Macam tu. Okay? Sebab kita tak nak nanti kena faham memang ini recording ni nanti akan masuk dalam YouTube sebagai rujukan kepada Aiman dan juga lain-lain untuk tengok. So ini sebagai satu nilai tambah yang perlu diambil kira juga. Okay? So apa pun banyakkan berbincang dengan cikgu-cikgu kamu, jangan dalam guru pun jangan klik-klik aja. Kadang-kadang kan kita ada kumpulan yang macam tu kan. So saya harap tak jadi macam tu lah. Banyakkan berhubung dengan guru penasihat, banyakkan berhubung dengan kawan-kawan. Sesibuk macam mana pun Cik Aiman, kita cikgu-cikgu pun sibuk juga, tapi sempat juga kita berhubung dan juga sempat juga kita melaksanakan tugas-tugas. So kalau sibuk sangat, minta bantuan kawan-kawan. Jangan buat seorang-seorang. Sebab bila seorang-seorang ni tu jadi banyak benda lah yang tak boleh nak settle sebenarnya. Okay? Itu nasihat saya. Kami tak ada nak marah apa, kita bukan nak cari kesalahan siapa-siapa, tapi kita nak make sure kumpulan Aiman dapat menjalankan tugas dengan baik. Okay? So saya harap untuk juruterbang punya projek ni, kita tak ada masalah untuk cakap ataupun untuk beri kebenaran untuk meluluskan projek kumpulan Aiman, tapi bersyarat. Syaratnya kena baiki balik, kena buat major correction. Okay. Lepas tu hantar balik kepada guru penasihat masing-masing. Guru penasihat akan hantar kepada saya. Saya akan buat semakan semula. Kalau kata ada masalah lagi yang perlu dibaiki, kamu kena baiki, barulah boleh kamu laksanakan tugas yang lain-lain. Sekarang ni fokus kamu kemas kini, edit balik slide yang kamu buat ni, settlekan ni dulu tempoh seminggu ni, lepas tu hantar kepada saya. Okay, kepada kamu akan hantar kepada saya supaya saya boleh buat semakan. Dah lepas saya semak, saya kata lulus, tak ada masalah, baru boleh mulakan macam biasa. Saya tak nak nanti kumpulan kamu sibuk nak buat projek juruterbang komersial ni, tapi yang asas iaitu slide perbentangan tak lepas lagi. So tak nak macam tu. So jangan bazirkan masa kamu. Okay Aiman, boleh? Okay, so saya harap semua Cikgu Julia, macam mana? Ada nak tambah tak Cikgu Julia? Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Cikgu akan tanya dan sabar kepada semua kumpulan fantastik. Cikgu cuma nak tambah satu sahaja. Slide yang terakhir tadi cantik. Gambar-gambar juruterbang, macam mana cara bekerja. Alangkah cantiknya kalau setiap gambar tu diletakkan sedikit penerangan supaya menarik perhatian. Dia tak berjelas lah Kak. Membaca. Cikgu Julia tak berjelas. Tak berjelas. Kena kuat sikit. Ni, yang slide akhir ada gambar tu. Slide akhir yang ada gambar tadi. Gambar berkaitan dengan juruterbang komersial tu. Kalau cantiknya dimurnikan, sebab dia nak betulkan, dimurnikan dan diletakkan sedikit penerangan berkaitan dengan gambar tersebut. Sebab itu sebagai daya tarikan kepada pelajar-pelajar untuk melihat lebih dekat tentang juruterbang komersial tu. Yang lain semua dah ditambah baik tadi, cuma gambar tu saja. Okey. Saya ulang balik lah apa saya ulang sikit lah apa yang Cikgu Julia kata tadi. Cikgu Julia maklumkan yang gambar juruterbang yang dinyatakan, yang ditunjukkan tadi tu kalau dapat dimurnikan lagi, dapat diberikan sedikit penerangan ringkas di setiap bawah gambar tu tentang apakah gambar tersebut, akan menarik lebih banyak lagi dapat menarik perhatian sampai membaca tu lah. So itu penambahbaikan yang mungkin boleh ditambah baik lagi. Okay? Baik. Saya rasa itu saja di pihak saya. Ada tak cikgu-cikgu yang lain yang nak tambah apa-apa ke? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada masalah. So saya rasa itu
itu saja. Ada tak? Ada. Baru dengar bunyi tadi. Tak ada okey. Tak apa. So saya rasa kalau tak ada masalah, okey, itu saja daripada pihak saya. Saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada kumpulan BGS 204 atas kesungguhan dan penglibatan anda dalam sesi pembentangan pada petang ini. InsyaAllah saya harapkan lebih penambahbaikan yang akan dilakukan akan diberikan tumpuan akan dapat dijadikan sebagai satu perkara yang baik untuk diketengahkan untuk yang baru punyalah. Okey. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana hadir pada hari ini. Apa yang saya komen saya cikgu yang lain-lain berikan tu jangan anggap sebagai satu kata, jangan demotivatekan diri kamu, jadi sebagai satu asas untuk kamu berusaha lebih baik lagi di masa hadapan. Okey? Boleh Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.